اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah kepada yang berbahagia, Al-Fadhil Ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada malam ini. Sama-sama kita mensyukuri akan nikmat dan rezeki Allah ini. Alhamdulillah. Kuliah kita malam ini adalah daripada saluran Google Meet Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh seluruh ahli jawatankuasa Gema Nur Iman. Akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Makharul Fahmi bin Muhammad Anwar dengan pengajian berkitab Begitu Rupanya Kisah Nabi Adam dan bacaan surah Al-Mulk. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Khairul Fahmi dengan segala hormatnya. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allahumma ya muqallibal qulub. Ya Allah, kalau ya Allah yang boleh membolak-balik hati kami, sabbit qulubana ala dinik. Kau tetapkan hati kami ya Allah pada malam ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub. Ya Allah, kaulah ya Allah yang boleh mengubah hati-hati kami. Sarrif qulubana ala ta'atik. Ubahlah hati kami ya Allah daripada hati yang penuh kelalaian pada hati yang penuh ketaatan, daripada hati yang penuh hasad kebencian ya Allah pada hati yang penuh rahmat dan juga kasih sayang. Allahumma ftah alaina, ya Allah bukakan ke atas kami hikmataka, hikmah-hikmah dan juga kebijaksanaan kepada kami. Wansyur alaina, dan limpahkan kepada kami wahai Allah min khazain, dari segala sudut khazanah rahmatika, rahmat kasih sayang kepada kami ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa qalu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur
ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan juga rahmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Moga-moga menjadikan kita orang yang bersyukur. Moga-moga menjadikan kita orang yang beriman, menjadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya dah sampai daripada bercuti lah. Saya berada di luar seminggu lebih, dan malam tengah malam semalam saya dah sampai di Johor, di teratak saya, tempat percutian yang paling menyeronokkan. Yang paling saya idamkan, paling seronok sekali adalah di rumah sendiri. Itu tempat saya stay, tempat yang paling saya seronok. Sebab bila kita keluar je beberapa hari, kita rasa nak balik. Bila kita pergi ke satu tempat, walaupun cantik mana pun, lepas kita balik, kita tak nak pergi lagi. Tapi kalau kita keluar daripada rumah, seminggu, 2 minggu, kita rasa nak balik. Menunjukkan bahawa rumah lah tempat yang disebut kan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala dalam tafsir Al-Munir karangan Profesor Bazuhaili, ketika mana Nabi ketika mana dia kata melihat rumah, maka Imam Maliki ini dia suka menyebut Masya Allah la quwwata illa billah. Itu dalam kitab Muwatta dia, maksud disebut Masya Allah la quwwata illa billah. Imam Nawawi dalam Azkar Imam Nawawi menambah, saat mana Imam Malik ni mengatakan bahawa saat masuk rumah yang tak ada orang, maka disebut dengan Assalamualaikum, Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, Assalamualaikum ahlal baiti wa rahmatullahi wa barakatuh. Maksudnya itu kalau orang tak ada rumah. Dan Imam Malik juga suka bila nak masuk rumah, dia membaca Masya Allah la quwwata illa billah. Kalau Profesor Dr. Al-Hawwa, dia menambah lagi dengan membaca surah Al-Ikhlas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 benda ni memang saya amal bila masuk rumah. Saya baca bila lihat rumah, Masya Allah la quwwata illa billah. Masa tengok rumah, masa saya masuk nak dekat dengan rumah tu, saya baca surah Al-Ikhlas. Dan bila masuk ke rumah, saya baca hadis Nabi, Bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim wa ala rabbina tawakkalna. Itu memang saya suka. Okey, itu antara amalan-amalan yang disebut dalam Islam. Amalan ini berteraskan kepada hadis Nabi. Iaitu pertama sekali, Nabi kalau masuk rumah, Bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim wa ala rabbina tawakkalna. Maka syaitan tidak akan masuk. Itu hadis sahih Abu Daud. Dan Qul huwallahu ahad, Nabi kata tidak akan fakir dan miskin orang-orang yang masuk dalam rumahnya membaca surah Al-Ikhlas. Itu Profesor Al-Hawwa sebut. Yang ketiga, Masya Allah ni, la quwwata illa billah ni bersandarkan dari hadis Nabi, ada hadis rawahul Muslim. Imam Malik bawa, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Nak tak kamu, aku tunjukkan harta tersimpan di dalam syurga. Maka kalimah tadilah. Sebab tu disebut Masya Allah la quwwata illa billah. Ini harta tersimpan. Kalimah ini adalah harta tersimpan, iaitu harta khazanah yang tersimpan di dalam syurga Allah. Di kalimah itu Nabi sebut barang siapa, man ta'ajjabah, barang siapa yang dita'ajjub, dia rasa suka, dia rasa seronok dengan harta dia, dengan anak dan keluarga dia, dia menyebut Masya Allah la quwwata illa billah, maka dia akan dapat beberapa perkara, 3 benda. Lam tadurrahul ain, harta tersebut, rumah tersebut, keluarga tersebut tidak akan terkena penyakit ain. Yang kedua, lam yarahu fi makruhan, kamu tak akan melihat kebencian pada harta, anak dan keluarga kamu. Dan yang ketiga, lam yara fihi makruhan dunal maut, sampai matilah, melainkan mati saja. Kamu tak akan pernah melihat yang lain itu melainkan yang buruk, melainkan yang baik. Maka kamu tak akan melihat keburukan pada keluarga, pada harta dan pada anak-anak kamu. Ini au kama qala. Jadi bila kita menyebut kalimah ini, kenapa? Kalimah ini sebenarnya mensyarahkan ayatul Quran suratul Kahfi ayat ke-39. Yang mana bila menyebut kataan Masya Allah la quwwata illa billah. Jadi moga-moga hari ini kita masuk rumah kita, seronok bila tengok rumah kita sendiri, dan jadikan rumah kita ni baiti jannati, rumahku syurgaku. Jangan lupa ucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Kamu tak akan pernah melihat kebencian pada rumah. Sebab tu saya bila balik rumah tak pernah rasa benci dengan rumah, seronok. Bila masuk rumah, bila tengok isteri kita ni, walaupun isteri kita ni mood manusia, mood isteri kita ni kan bila keluar rumah kan, ya Allah, macam dia keluar daripada rumah, daripada abang, dia panggil. Tengok jugalah kalau kita baru dapat allowance ke,
Dia punya panjang dia mat arid li sukun. Abang gitu. Kalau dia jenis pertengahan bulan, dia mat iwat je. Abang balik kan. Ada gitulah kan. Jadi bila dia keluar tu kadang-kadang ya Allah dengan anaknya yang pakai pampers kan, dengan rumahnya berterabur, bersyukur rumah berterabur. Bersyukur kerana mata boleh melihat. Tengok anak-anak memperconteng dinding, bersyukur ya Allah saya ada orang yang menconteng rumah kita. Bersyukur pada Allah. Ada budak yang nak conteng dinding rumah kita. Ada orang yang tak ada anak, yang dia tak ada siapa nak conteng dinding dia. Dan bila saya tengok orang rumah ni, bila manusia biasa lah, orang perempuan kan, bila dekat luar dia ada mood yang lofa dia, mood manusia dia. Pakai baju kebaya, baju batik, baju yang lawa, jubah kan, minyak wangi raudah, dan kemudian bila dia punya tudung pun ya Allah original ni, Nyalopa original tu beli kat Vietnam jauh pergi. Tapi bila dekat rumah tu dia bertukar jadi mood binatang. Dia dah pakai baju kelawar dia. Dah pakai minyak balm tiger dia. Balm tiger dia. Rambut pula ala-ala artis. Mak Limah. Jadi bila kita masuk rumah, kita tengok rumah orang macam tu, abang, terkejut kita, sebut Masya Allah la quwata illa billah. Saya suka sebut Masya Allah la quwata illa. Ini orang tua-tua kita ajar dulu. Bila tengok macam mana pun kita tengok anak kita, Masya Allah. Anak kita kadang-kadang ya Allah pakai pampers, Masya Allah la quwata illa billah. Tengok orang tua-tua dulu. Sebab jadikan anak kita, isteri kita ni tak pernah lam yarah fi makruhan. Kamu takkan pernah melihat kebencian pada diri mereka. Takkan pernah melihat kebencian pada suami kita. Jadi sebab itu waktu di pasar Siti Khadijah yang lalu, saya pergi pasar Siti Khadijah. Kan? Orang rumah saya ada cakap dengan saya, abang nak beli ni lah bang, nak beli baju apa? Beli baju kelawar, baju binatang tu lah yang biasa perempuan pakai tu. Baju kelawar. Saya kata tadi kat Johor bukan banyak ke? Dia kata abang tak tahu, dia kata kita kat Siti Khadijah ni, pasal Siti Khadijah ni dia punya feel ni lain, dia kata. Tak sama dengan pergi Johor. Kalau pergi pasal Siti Khadijah ni dia punya feel ni lain. Padahal sama je kalau pergi kat Angsana tu ada juga kan. Tapi dia kata feel-nya lain, dia kata. Macam juga kalau kita beli coklat dekat Langkawi kan lain. Walaupun dekat Tesco ada coklat, tapi kalau kat Langkawi ni beli coklat lain. Dia punya alasan dikukuh lah. Boleh lah. Jadi saya menemani anak-anak. Saya duduk teman anak saya. Sebab orang kata laki-laki yang paling handsome, laki-laki yang boleh jaga anak, di mana di ketika mana isteri kita membeli belah. Dia beli, kemudian dia belah. Kita bayar. Saya bayar. Begitulah. Tapi mujurlah juga dia beli, dia belah. Kalau dia beli tak belah-belah, maka koyak rabaklah duit. Okay, insyaAllah. Alhamdulillah. Tapi kita bila sebut Masya Allah la quwata illa billah, Masya Allah la quwata illa billah, maka seronok balik rumah. Bila balik rumah tu seronok. Jadi rumah kita ni bila tengok walaupun macam buruk mana pun, sewa rumah ke sekalipun, isteri kita macam mana pun, kita akan rasa seronok. Bila minta, bang nak nama apa bang? I love you lah. Seronok bila balik rumah. Jadi moga-moga kita dapat menjadikan rumah kita bukan tunggu besar baru seronok, tunggu cantik baru seronok, suami tunggu kaya baru seronok, kereta kena mewah baru seronok. Tidak. Sebenarnya seronok ini diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita semua. Masya Allah la quwata illa billah. Sebab saya itulah jadi alhamdulillah hari ini kita masuk, sebab tu saya suka cerita dalam bab hari ini, bab perempuan. Sebab hari ini kita nak cerita tentang perempuan. Sebab tajuk yang masuk dalam bab ini adalah bab yang ke-28, iaitu pertahankan ibu kita, iaitu Hawa. Sebab tu saya nak cerita hari ini tentang perempuan, tentang seorang wanita yang bernama Hawa. Dan Hawa ini adalah wanita yang pertama yang disebut oleh Bani Israel. Banyak riwayat Bani Israel yang menyebutkan perempuan yang paling cantik. Perempuan yang paling cantik sekali adalah Hawa. Iaitu yang kedua dikata Siti Sarah. Siti Sarah. Bukan Puteri Sarah, Siti Sarah. Jadi ketika mana disebut tentang Hawa ni, apa ada cerita pasal Hawa? Orang perempuan yang pertama. Perempuan yang pertama. Jadi bila kita menyebutkan banyak segala kita sebut tentang perempuan ini, kita akan lihat bahawa kedudukan wanita yang Allah bagi kepada manusia ni, kepada lelaki perempuan ni istimewa. Tak sama dengan berbanding dengan lelaki, maka Allah telah naikkan darjat perempuan setinggi-tingginya bila Islam datang. Sebab itulah
Islam itu adalah, dia kata bahawa kalau kita melihat dalam Al-Quran, dalam banyak benda yang kita lihat bahawa perempuan ni, kenapa bila sebut tentang perempuan saja ada orang kata akalnya 9, laki-laki akalnya 9, kan? Yang perempuan nafsunya 9. Adakah benar benda-benda macam tu? Benda-benda macam tu. Jadi bila kita melihat bahawa maksud yang ada pada banyak peristiwa yang kita nampak tersilap tafsir, kita hari ni kita boleh bincangkan hari ni lah. Okay, kalau tak sempat maka kita akan perbincangkan pada hari-hari yang lain. Cuma nak sebut tentang hari ini masuk dalam bab Islam ataupun bab wanita. Yang pertama sekali, pertama sekali iaitu nanti kita akan bincangkan satu hadis, wahai wanita, bersedekahlah dan perbanyakkanlah istighfar, memohon kepada Allah. Ini kerana aku melihat kaum wanita yang lebih ramai penghuni neraka. Lalu seorang wanita di antara mereka bangkit bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kaum wanita lebih ramai jadi penghuni neraka? Jadi adakah lagi wanita kurang akal? Maka dikata lagi bahawa dalam satu hadis Nabi kata wanita ni akalnya kurang berbanding lelaki. Apa maksud dia apa? Bukan maksudnya akal tu bodoh, tidak. Jadi kena faham dari segi makna-makna yang nak disebutkan itu. Akal itu apa? Maksudnya Nabi nak sampaikan apa untuk wanita? Tak mungkin Nabi kata wanita bodoh, tidak. Khadijah itu adalah isteri Rasulullah. Kan? Tak mungkin Allah nak bagi tahu cerita pasal perempuan masuk neraka ramai. Ada kalanya Nabi cerita laki-laki pula. Cuma hari ni nak special wanita, tu je lah. Kan? Wanita. Okey. Jadi pertama sekali kita bawa dulu iaitu pertahankan Hawa. Satu hari Nabi SAW pernah menyebut, iaitu dia kata bahawa dalam Al-Quran tidak pernah menyebut nama isteri Adam. Tidak pernah menyebut nama isteri Adam. Dalam Quran tak ada. Tapi dalam hadis banyak. Antaranya dalam hadis rawahul Bukhari, hadisun sahih. Laula banu Israel lam yakhnuzul lahma. Kalaulah bukan kerana Bani Israel, maka tidak akan busuklah daging. Jadi pada zaman Bani Israel, daging ni boleh, sebelum Bani Israel ni zaman dia, daging tak busuk. Daging tak busuk. Kalau tak biar pun tak busuk. Tapi kerana orang Bani Israel ni dia jenis degil, kedekut, tak nak agihkan daging, makan sendiri, simpan. Dia suka menyimpan. Orang Bani Israel ni suka benda masa depan. Besok nak makan apa, simpan hari ni. Di depan punya makanan dah simpan dulu. Jadi ini perangai Bani Israel yang takut dengan rezeki. Jadi mereka suka simpan daging. Jadi Allah SWT hukum orang Bani Israel dengan cara membusukkan daging. Sebab daripada itulah daging mula busuk. Mula busuk. Jadi jangan simpan. Jangan terlampau banyak simpan makanan yang kita risaukan. Sebab kalau simpan benda senang tak apa. Kita simpan sedangkan jiran-jiran sebelah dalam keadaan yang masih lapar. Masih lapar lagi. Okey, bukanlah tak boleh menyimpan. Cuma jangan terlampau memikirkan masa depan sehingga yang masa hari ini kita tidak bersedekah. Sebab duit banyak menyimpan. Dan walaulah Hawa, ingatlah walaulah Hawa, dan kalaulah bukan kerana Hawa, lam takhun unsa zawjaha, tentulah seandainya bukan kerana Hawa, tentulah wanita tidak akan mengkhianati suaminya. Ini hadis dia kena faham. Ini hadis pertama cerita pasal Hawa. Maksudnya kalaulah bukan kerana Hawa, tentulah perempuan dan isteri-isteri tidak mengkhianati suami. Okey, bila kita menyebut tentang mengkhianati ataupun dia kalau dalam hadis ini macam seolah-olah menyalahkan Hawa. Sebab tu kita nak sebutkan, kita kena faham dari segi maksud. Maksud, apakah maksud? Yang banyak kita sebut makna yang sebutkan dalam hadis Nabi tentang tentang akalnya lebih, tentang lelaki kuat akalnya kerana terpaksa keluar, kata bahawa sebagainya dalam hadis Nabi yang banyak. Jadi bila kita tengok dalam hadis Nabi ada sebut kurang akalnya, lepas tu ada Nabi banyak masuk nerakanya. Jadi bila kita pun masa kecil dulu, masa saya budak, ataupun masa muda-muda dululah, sekarang pun muda juga, biasa ni kita sebut tentang Fahmi kahwin dah cepat, dia kata. Nanti senang ada isteri, ada orang-orang masakkan. Jadi kedua, bila dengan perempuan pula, nanti kau hati-hati, kau tu dah nak kahwin.
Masak pun tak pandai. Nanti kau tu nak jadi suami isteri orang. Kadang-kadang benda ni pun dia dah biasa. Biasa dah dimomokkan benda ni. Bila nak kahwin je isteri susah. Bila nak kahwin je nak mudahkan suami. Nak mudahkan suami. Benda ni dah dimomokkan cukup lama. Cukup lama. Sebenarnya Islam telah menaikkan martabat Allah, martabat Islam ini, mengiktiraf bagaimana perempuan ini, sehingga Nabi kata siapa yang berhak aku berbuat baik, maka Nabi kata ibumu. Maka mengulangi sebanyak 3 kali. Maka ibumu. Selepas itu siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kali ketiga. Maka selepas itu barulah dinama bapanya. Maksudnya 3 kali. Selepas ibu dulu. Selepas ibu dulu. Selepas ibu barulah ketiga, barulah bapanya. Jadi kena cakaplah dengan anak, mana ibu lagi 2 mana? Ibu lagi 2 mana? Jadi nanti jangan anak-anak tanya pula. Ibu kita satu je, bukan 3. Bukan 3. Jadi kena cakaplah. Supaya tak salah faham. Tak salah faham. Okey. Jadi ketika mana saat disebut hari ini, makna khianat itu turun pula. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, insya-Allah. Okey, sebelum mula tu, saya nak bacakan sedikit iaitu daripada ayat ini. Nabi Adam telah menetapkan syurga bersendirian atau kehendak Allah untuk baginda hidup di sana. Tidak ada sesiapa pun yang mengetahui kadar tempoh masa baginda tinggal di sana melainkan Allah. Kita cerita dulu. Pada masa tersebut, baginda hanya berzikir dan bertasbih kepada Allah seperti yang dilakukan oleh para malaikat yang ada bersama-sama dengannya di semasa di syurga. Bahkan baginda juga bersenang-senang dan bergembira menikmati segala kebaikan dan nikmat di dalam syurga. Iblis juga pada ketika itu berada di syurga. Namun ia tahu bahawa ia telah dilaknat dan direjam oleh Allah serta dihukum keluar daripada syurga. Walau bagaimanapun ia tidak tahu bila hukuman tersebut akan dijalankan. Maksudnya waktu Nabi Iblis ni dah disuruh dilaknat Allah, dia masih lagi berada dalam syurga. Cuma dia belum tahu lagi hukum tu bila nak dilaksanakan. Macam juga Adam suatu hari nanti memang dah ditetapkan bahawa dia menjadi khalifah di muka bumi. Tetapi bila waktunya belum tahu lagi. Pada tetap waktu masanya maka barulah diturunkan. Jadi Iblis juga pada ketika itu berada di syurga. Sehinggalah dalam ayat Al-Quran, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin. Kata bahawa kalau demikian keluarlah engkau daripadanya kerana sesungguhnya engkau dari sekarang ke masa depan adalah satu makhluk yang diusir, wahai iblis, dan sesungguhnya engkau ditimpa laknat terus menerus hinggalah hari kiamat. Dalam surah Al-A'raf ayat 13, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Turunlah engkau daripada syurga ini, wahai iblis, kerana tidak patut engkau berlaku sombong di dalamnya. Oleh sebab itu keluarlah, sesungguhnya engkau dari golongan yang hina. Okey, jadi ayat ini dia belum keluar lagi. Daripada ayat ini dia cuma suruh keluar tapi belum lagi, maksudnya iblis masih lagi berada di sana. Dalam satu masa barulah dikeluarkan. Jadi bukan diterus keluar. Jadi begitulah pandangan ulama. Dengan itu Allah memberitahu iblis bahawa ia tidak lagi mempunyai tempat di syurga. Allah telah menghalalkan baginya laknat dan kemurkaannya. Oleh itu ia mesti dihalau daripada syurga. Akan tetapi ia tidak tahu bilakah Allah akan mengeluarkannya daripada syurga. Mungkin ia akan dihalau secara tiba-tiba pada bila-bila masa. Jadi dekat sini pandangan ulama adalah saat mana iblis ni disuruh keluar, dia belum keluar lagi. Masih lagi bergelumang dengan Adam dan sebagainya. Sebab waktu cerita ni kan masih lagi dia bersama dengan iblis. Masih lagi dihasut iblis, dihasut Adam. Kalau dia terus keluar, siapa yang hasut Adam pula? Jadi walaupun dia, macam mana boleh iblis boleh hasut Adam sedangkan dia tidak berada di syurga? Boleh faham? Okey. Pandangan yang lebih tepat adalah pandangan yang ini, iaitu iblis suruh keluar tapi belum lagi dikeluarkan. Dia tak tahu bila hukum dilaksanakan. Dilaksanakan. Okey, ketika mana berada dalam tempoh tersebut, iblis telah memandang Nabi Adam dengan pandangan yang penuh dengan kebencian. Nabi Adam dibenci kerana tanggapan iblis. Dibenci kerana pada tanggapan iblis, baginda adalah penyebab dan punca ia ditimpa musibah itu. Jadi ingat iblis ni, dia menyatakan bahawa dia ni ditimpa musibah, dilaknat Allah kerana Adam.
Boleh faham tak ayat ni? Iblis ni, dia merasakan bahawa dia ni ditimpa musibah, dilaknat oleh Allah kerana Adam. Ini teruk perangai ni. Perangai. Macam kita lah. Kita ni sebagai suami, ataupun kita sebagai isteri, kita selalu menyalahkan kita tidak bahagia kerana pasangan. Kita ni sebagai suami menyalahkan bahawa tak bahagianya hidup kita kerana isteri. Dan seorang isteri pula, dia kata bahawa dia ni rasa bahawa bila dia tak bahagia, dia rasa suami salah. Suami salah. Yang ini ni sifat yang, sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Ad-Duha yang saya sudah ulang beberapa kali. Iaitu dalam tadabburnya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, ketika Nabi kecewa, Nabi rasa gulah gulana, maka ketika itu Allah pun bagi tahu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, maka Nabi keterangkan bahawa makna ayat itu adalah tidak kamu dikira bersyukur dan datangkan sakinah dalam hati kamu. Allah letakkan orang yang bersyukur ini adalah orang yang paling tenang hatinya, barakah rezekinya, hidupnya. Jadi orang yang bersyukur ni pertama sekali dia kena la yashkurun nas. Dia yang pertama sekali adalah mesti dia menghargai orang lain. Menghargai orang lain, berterima kasih pada orang lain. Jadinya sebenarnya nak dapatkan jadi orang yang bahagia ni, pertama syarat dia adalah orang bersyukur. Orang bersyukur, bukannya orang yang dapat suami macam tu, dapat suami macam ni, dapat isteri macam tu, dapat isteri macam ni. Tetapi sebenarnya bahagia datang kerana syukur. Bagaimana syukur itu datang? Dia ada banyak, antaranya adalah dengan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, adalah dengan menyatakan harga, penghargaan kita pada orang lain. Sebab itu bila kita melihat dalam satu pasangan, sebagai saya nak bahagia, maka saya kena menghargai isteri. Kalau isteri saya nak bahagia, isteri saya kena menghargai saya. Benda-benda ni dah diulang dalam Islam. Bukan hari ini bila kita tak bahagia saja, kita tengok orang lain dalam Facebook, ya Allah seronoknya orang tu, seronoknya orang ni. Maka beginilah caranya, maka takkan pernah bahagia. Sebab kita melihat salah orang. Bila kita rasa rumah tangga tak bahagia je, kita rasa bahawa salah orang. Bila kita nampak ada orang, keluarga kita gagal je, salah orang. Bila kita nampak ada permusuhan saja, salah orang. Jadi dalam kawan-kawan kita, bila kita tak dapat pinjam je, kita tengah susah, kawan-kawan tak nak bagi pinjam, salah orang. Salah kawan. Kawan tak nak bagi pinjam. Sebenarnya, cerminan yang ada pada diri kita hari ini adalah cerminan. Apa yang kita dapat pada hari ini adalah cerminan daripada diri kita sendiri. Cerminan daripada diri kita. Kita adalah diri kita. Bagaimana kita lakukan. Tak ada orang lain. Kita tak boleh nak kawal orang. Tapi Islam suruh kawal kita. Kawal mulakan dengan diri kita. Mulakan dengan diri kita. Jadinya syaitan tidak begitu. Dia semua menyebutkan orang lain. Kalau ada tersalah, ada orang lain. Saya pernah sekali, satu hari, ada seorang makcik lah. Dia bercakap, untungnya Ustaz, budak-budak sekarang ni, dia kata, dah hafiz Quran. Dia kata, hafiz Quran. Dulu mak saya tak pernah hantar saya hafiz Quran. Seronok tengok budak-budak hafal Quran. Kenapa tak mulakan dengan diri? Kenapa tak mulakan hafal? Kita boleh hafal surah Al-Mulk. Kenapa kita nak cakap bahawa anak itu hebatnya, maknya dulu hantar dulu mak kita tak hantar hafiz? Kenapa kita salahkan mak kita? Kenapa tak hari ini kita dah tahu, kita hafallah surah Al-Mulk. Sayyidina Hamzah, umur masuk Islam bukannya umur 30-40 tahun, tidak. Sayyidina Abu Bakar ketika mendatang wahyunya, dia dah umur 50-an, dekat 60 tahun. Saat mana Islam datang, sahabat-sahabat dah tua dah, menghafal Quran. Kalau tak boleh hafal yang banyak, kenapa tak hafal Al-Mulk? Kadang-kadang bukannya tak hafal, kadang-kadang iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Surah tu pun dah hafal dulu, tapi lupa. Bayangkan. Surah ni dulu, silat-silat ramai makcik-makcik dah hafal, tapi yang ini lupa. Belum lagi, patutlah maknya tak suruh dia hafal Quran. Surah yang hafal yang pendek-pendek ni, Ad-Duha dan An-Nas tu pun, dia lupa. Agak macam mana kalau disuruh hafal Quran? Hafal Quran. Jadi sebenarnya, saya pernah sekali ada satu hari bila sahabat-sahabat tengok anak-anak saya tu kan, dia anak yang Fatih tu, yang darjah 2 tu, yang sepet mata tu pada budak tu. Dia tu dia menang.
dalam pertandingan dekat sekolah saya. Sekolah menengah, sekolah rendah Taman U 4. Menang, dia kata keseluruhan Al-Muq, bacaan tanpa silap. Darjah 2. Semua masuk satu sekolah, bacaan tanpa silap. Al-Muq, hafal. Hafaz Al-Muq. Jadi bila anak saya hafal semua Al-Muq. Jadi bila orang tanya, Ustaz, seronoknya anak-anak hafal Al-Muq. Saya tak faham. Kenapa tak duplicate kan, tak apply pada anak? Bestnya anak Ustaz, bestnya anak apa. Lah, kalau anak tu kan anak orang tengok hafal, kita duplicate lah pada anak kita. Saya pun tak faham. Oh, untungnya apa kamu buat anak? Kenapa tak terus apply kan pada diri kita? Pada diri kita. Kalau sebab tu saya kalau tengok orang lain hafal, saya suruh hafal. Anak-anak memang cepat. Sebab tu anak saya tu dia hafal semua lirik. Hari ni tengok dalam kereta, dia boleh hafal lagu apa tu? Malam masih muda. Semua dia hafal lagu-lagu ni. Budak-budak kalau tak hafalkan Quran, dia hafal lagu. Jadi rugi. Sekarang ni saya tengah proses dengan pergi dia hafal surah apa, hafal Asmaul Husna. Dia hafal lah. Saya bagi upah. 1 hingga 10 RM1. RM2 saya bagi. Kan? Saya bagi duit RM2. Nanti besok dah hafal tu kena claim balik 1 hingga 20. Ulang balik. Nanti dapat RM4 saya bagi. RM4. Begitulah seterusnya saya bagi. Saya bagi duit. Sebenarnya memang nak bagi pun nanti duit tu lah dia boleh jajan. Dia boleh apa-apa. Jadi saya bagi. Jadi bagi dia semangat bagi apa. Jadi ni sebenarnya kita nak apply kan. Saya sebab benda ni saya tengok orang. Orang tu boleh hafal. Macam ni kau buat. Saya gini-gini. Oh, saya tiru. Saya tiru. Tapi hari ini kita selalu melihat orang lain, oh best lah kau, untung lah kau suami kau macam tu. Untung lah kau isteri kau macam tu. Apa pula? Sebenarnya yang untung tu kita ni sebenarnya. Kita ni boleh jadi orang bersyukur, itu saja. Jadi orang bersyukur. Asia, kalau tengok bersyukur, Asia isterinya adalah Firaun. Abu Lahab, anak Rasulullah, isterinya adalah Abu Jahal. Abu Jahal tu isteri dia adalah anak Rasulullah. Anak Rasulullah. Ni panjang cerita tentang sirah. Bagaimana isteri Abu Jahal anak Rasulullah. Jadi bagaimana bahagia ni? Kita baru dapat suami yang tak nak pergi IKEA. Ajak pergi IKEA pun tak nak. Baru itu. Jadi saat mana hari ini kita nak sebut tentang bagaimana kita jangan menyalahkan seseorang dalam kesalahan kita. Dalam apa terjadi pada diri kita, terjadi pada kehidupan kita, ni balik salahkan diri sendiri. Balik, what you give, you get back. Apa yang kamu buat hari ini, itulah yang kamu akan dapat. Cerminan. Kalau kita hari ini tak pernah bantu orang-orang susah, jangan saat mana hidup kita senang hari ini tak pernah bantu orang susah, jangan marah saat mana kita susah, orang tak bantu kita. Orang tak bantu kita. Kawan-kawan kita tak bantu kita waktu kita susah. Pernah tak kita bantu kawan-kawan kita waktu susah? Waktu susah. Jadi saat hari inilah, maka kita akan melihat bahawa Iblis sifat dia tidak. Iblis akan melihat bahawa kegagalan dia pada hari ini adalah kerana orang itu. Adalah kerana orang ini. Adalah kerana dia. Kerana mereka. Kerana itu. Sedangkan hari ini kalau kita silap, adalah kerana diri kita sendiri. Sebab itu, saya suka sekali bila ada orang yang dia tak boleh menghafal Quran. Bila saya pergi buka kelas Quran, kelas Al-Muq, ada banyak golongan. Yang pertama, saya nak brainwash dulu pemikiran. Bila kita sebut, nanti akak-akak semua kita hafal Al-Muq. Allah Ustaz, Al-Muq kita ni dah tua. Pertama dia alasan macam tu. Selama ni kalau kita panggil tua, dia marah. Tapi suruh ngapal Al-Muq, dia akan jadi tua. Tiba-tiba. Tapi apa alasan mereka yang saya nak lihat? Apa alasan mereka? Kita ni Ustaz suri rumah, nampak je macam senang, tapi sebenarnya susah Ustaz. Gini, sibuk nak gini, manalah sempat nak menghafal Quran gini, Ustaz boleh lah, gini. Lepas tu bila ayat gitu. Bila macam tu kita tak boleh buat apa dah. Tapi bila kita letakkanlah bahawa janganlah sebut tak ada masa, tak ada itu, salahkan suami balik, anak-anak balik. Tak. Sebut dia malas kan senang. Ustaz, tak maaf Ustaz, tak hafal 5 ayat yang Ustaz suruh minggu lepas. Sebab apa? Itulah Ustaz, mood tak ada betul dengan Al-Quran. Malas, doakan saya Ustaz supaya rajin baca Quran. Kan lebih senang. Kan lebih senang. Kita salahkan otak lembab lah, salahkan suami balik lah, anak lah. Banyak sangat. Ada orang yang kenapa tak berjalan? Kerana anak kecil. Anak kecil. Pening saya. Habis anak dah besar boleh jalan tak? Jadi bukan cakaplah tak nak jalan. Memang malas jalan kan senang. Jangan salahkan orang lain. Salahkan je diri sendiri. Tak payah salahkan orang lain. Anak tak ada masalah pun kau angkut dia kecil tu. Naik kereta. Okey. Jadinya di sini Iblis tidak begitu.
Dia suka menyalahkan orang lain dalam kegagalan dia. Jadi kegagalan adalah silap kepada diri kita sendiri. Ya, kita sendiri. Okey. Jadinya kebencian iblis ni disebabkan dia rasa Adam penyebab dia gagal. Saya bagi contoh simple perangai ni. Saya bagi contoh, minta maaf. Ada di tempat saya sebelum, saya tak sebut mana tempatnya. Saya pernah duduk satu tempat yang mana seorang imam yang duduk puluhan tahun jadi imam. Minta maaf, ini perangai yang biasa sebut. Dia puluhan tahun jadi imam di situ. Saya kan banyak pergi masjid, ngajar, kuliah. Jadi dia jadi imam di situ lama. Dia dimuliakan oleh masyarakat. Imam pertama. Tapi pada saat 20 tahun, umurnya semakin lama, semakin tua lah. Macam ni lah admin sinilah. Dulu muda belaka. Tapi lama kelamaan semakin tua. Sebelum PKP ada yang 50-an. Tapi selepas PKP dah 60-an. Dan 60-an. Okey. Jadi gitulah. Jadi satu tahniah kepada Bonda Rosniati. Hari ini dan semalam kiraannya dah selepas 4 bulan 10 hari daripada kematian arwah suami. Moga-moga Allah arwah suami Kak Rosniati dijauhkan daripada seksaan kubur dan moga-moga bertemu di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala nanti insya-Allah. Amin amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi insya-Allah. Jadi bila kita melihat bahawa iblis ini dia siapa tadi? Lupa dah. Dia ini dikata bahawa membalas dendam, dia benci dengan Adam ini satu sebab kerana saya imam. Lepas tu bila kita dah tengok, bila datang makmum, saya pun makmum komplain bahawa bacaan Quran dia dah kurang baik. Bila dia dah berumur ni lidah dia dah tak berapa bagus, dah 85, 88 ni. Tapi bila dia jumpalah jemaah dengan saya, jadi bila saya tengok bacaan dia pun memang kadang-kadang rokok pun 2 kali. Jadi bila macam tu kita akan jadi gigi dah hilang mungkin lah. Jadi bila benda tu dah, saya pun okey nasihatkan lah. Bacaan silap. Tapi bila saya kata bacaan dia agak silap, dia tak puas hati, dia tak terima. Saya yang tegur dia, bukan orang lain. Saya yang tegur. Saya guru Quran, jadi bila saya tegur lah. Saya tegur sedikit, banyak bacaan ada silap sikit lah. Jadi tak bagus lah. Jadi lepas tu dah nak last kali nak balik tu dia kata apa, orang-orang muda sekarang memang tunjuk baik tak macam orang dulu. Kena macam berbual pasal saya ke? Pasal saya ni ustaz di situ. Saya tegur lah sikit, bacaan Quran tu silap sikit lah kan. Dia kata ustaz dah tua, ustaz. Saya tahulah dia dah tua, sebab tu lah jemaah lain, tapi saya cakap lah jemaah lain suruh dia berhenti. Cakap lah, tapi dia tak nak berhenti. Sampailah satu tahap kita lantik imam yang baru. Dah bersyuarat, kita dah panggil jawatan agama, panggil imam yang baru. Imam yang muda lah. Imam yang muda dan daripada JAKIM, imam muda dari luar yang suaranya memang okey, alhamdulillah, kata suara sedap tu biasa, suara orang muda, kuat lagi. Tapi dialah yang paling menentang. Bila jadikan dia imam kedua, bukan imam lagi, tapi imam kedua lah. Imam pertama letak umur muda. Tapi dia ni protes. Dia kata imam budak-budak muda ni, kahwin pun belum dia. Kan? Orang kahwin, tak kahwin ni kata, nak dapatkan khusyuk. Bila nak khusyuk, imam bila tak khusyuk dia. Orang muda. Lepas tu banyaklah komplain dia. Imam tu masa tu tak kerti mandikan jenazah. Tengok orang-orang muda. Mana pandai mandi jenazah dia tu. Kerti nak tahlil pun tak kerti. Dah memang orang tu muda. Baru je jadi imam. Kan? Tapi dia mencari silap. Silap. Dia kata bahawa tak layak budak tu. Yang layaknya dia. Dia kata orang lain semua tak balas jasa dia. 20-30 tahun dia jadi imam. Tapi orang-orang bukan tak jelas jasa dia. Cuma ada orang yang lebih baik pada hari ini yang boleh gantikan dia. Tapi akhirnya apa yang berlaku? Dia tak sepuas hati dan dia solat di rumah. Solat di rumah. Bila tanya dah lama tak tanya, kadang sebulan 2 bulan tanya dengan isteri dia. Cik, mana ni suami? Tahulah ustaz. Doakanlah. Bila saya cakap, pergilah solat kat masjid. Dia kata, daripada solat masjid menyakitkan hati, biar aku solat kat rumah. Nampak? Si hujung usianya dia solat di rumah, dia tak solat di masjid. Ini kenapa ni? Rasa ego kan? Rasa diri lebih baik daripada orang lain. Rasa diri. Bila imam tu tersilap sikit dia, nampak aku dah tahu budak-budak muda ni. Dia mula dah macam-macam tak sangka.
Bukan. Bila kita diuji dengan pujian, biasa orang yang begini ni adalah orang yang berada di atas. Kan? Macam parti politik pun sama. Kan? Merasa dialah yang paling Melayu. Dialah yang paling yang terpaling menaikkan parti. Sehingga bila kita tak lantik dia jadi presiden, dia buat parti baru. Ini pun perangai. Ini pun perangai. Dia memang tak boleh jadi bawah. Dia memang keakuan dia. Dia rasa dialah yang naikkan masjid ni. Dialah yang pernah berjasa. Tapi ingat, masjid lain tu ada, tak ada kita pun masjid lain pun megah juga. Dekat Kelantan, dekat Selangor, yang tempat bukan kita ni, tak ada pun kita. Masjid Imarah juga. Senang cerita bahawa bila kita tinggi pangkat ni, hebat dimuliakan orang ni, bila kita tak dilantik, kita rasa ego naik. Sama. Dalam tu sebenarnya dalam diri saya pun ada. Tentu ada. Tentu ada. Semua tak diuji. Kalau diuji begitu, kena baca oleh ayat Quran ini. Bahawa iblis pernah diuji dengan hebatnya ibadat. Tetapi bila diuji dengan ada yang lebih baik daripada dia, dia rasa ego. Sama dengan saya mungkin. Saya ni orang yang mungkin bacaan, guru Quran tu, tiba-tiba bacaan saya ni tersilap dan bila masuk pertandingan, lepas tu anak murid lebih tinggi, pahala lebih tinggi dia punya markah daripada saya. Dia rasa ego dia. Dia rasa ego dah naik. Sebab malu. Malu macam mana aku yang hebat ni pun, tapi dengan anak murid gagal, kalah. Jadi benda ni sebenarnya semua orang ada. Tapi benda ni dah ditegur dalam Al-Quran. Jangan begitu. Jangan sifat begitu. Jadinya, ketika mana saat iblis ni membenci Adam, maka ketika mana dia akan mencari titik kelemahan. Begitu tadi Imam tadi. Dia akan cari titik kelemahan imam muda tersebut. Habis. Bila cari titik kelemahan, jumpalah kelemahan. Manusia ni, sebaik mana pun manusia yang Nabi sebut, la ya'malul sayyi'ah. Orang beriman, innal mu'min la ya'malus sayyi'ah. Orang beriman ini pasti ada melakukan kesilapan. Jadi kalau melakukan maksiat, kalau kita cari, pasti jumpa. Jumpa. Wa innal kafir, sesungguhnya orang yang kafir sekalipun, la ya'malul hasanah. Pernah akan ada melakukan kebaikan. Kalau kita cari orang kafir pula kebaikan ni, kita pasti akan jumpa. Sebab kita cari. Hari ni kita cakap orang kafir tu pun baik juga. Memang, kita cari. Dan orang Islam kau cari kesalahan dia, kau jumpa. Kau jumpa. Tapi beza antara orang beriman dengan orang kafir. Orang yang jahat. Ibarat kalau kita melihat songkok ni. Saya suka letak songkok ni. Kenapa sembahyang Jumaat saya suka pakai songkok putih? Saya agak melarang orang solat Jumaat pakai songkok hitam. Saya antara orang yang ada sedikit tak seberapa gemar pakai songkok hitam saat mana solat Jumaat. Ataupun solat. Sebab apa? Walaupun songkok hitam ni, songkok putih ni. Kenapa? Ada orang kata songkok putih ni Ustaz, bila kita tengok ada orang tak basuh, saya memang seminggu solat akan basuh. Jadi bila songkok putih ni dia kotor sikit kan. Kalau tak basuh dalam 2 minggu ada kotor sikit. Biasa orang akan tengok, ish apa kotor. Nampak kan sebab dia putih. Sebab pasti ada kalau lama nampak kotor dia. Tapi kadang-kadang orang tak perasan songkok hitam tu kotor. Orang akan perasan songkok putih ni kotor, betul tak? Betul lah ke bonda-bonda akak-akak semua. Orang akan pandang 2 minggu tak basuh je, orang akan nampak songkok putih ni kotor. Jadi orang nampak, gelinya. Yang cakap tu pula, yang pakai songkok hitam, baldu tu. Dia tak tahu songkok hitam yang dipakai nampak bersih tu sebenarnya tak pernah basuh. Songkok yang dipakai tu, songkok bukan tak pernah basuh, bonda-bonda. Songkok tu tak mungkin basuh. Tetapi macam mana orang boleh nampak dia cantik? Sebab dia hitam. Jadi sebab tu saya tak suka, tak gemar songkok hitam tu dibuat solat. Saya sendirilah, atas diri saya. Sebab songkok tu tak pernah basuh. Sedangkan kita solat ni kena bersih. Kena bersih. Bayangkan songkok putih saya ni dah 2 tahun tak basuh. Bayangkan tak macam mana kotor dia. Begitulah kotornya songkok hitam tu. Tapi orang tak pernah nampak kotor sebab dia hitam. Sebab tu orang jahat. Orang tak nampak dia jahat. Sebab dia memang jahat. Sebab tu hari ni kalau kita tengok menteri-menteri ni, kalau dia memang nampak macam tak bagus, dia bukan dari Islam, nampak Islamik, maka nampak dia baik. Bila nampak menteri-menteri ni, bila dia Islamik sikit, nampak dia jahat. Sebab apa? Sebab bila dia kelakuan dia dengan kelakuan agama, orang nampak walaupun sikit orang nampak jahat. Sebab dia putih, songkok dia. Songkok dia putih. Budak-budak tahfiz nampak jahat.
Sedangkan budak-budak sekolah menengah jahat ramai juga. Cuma orang tak nampak. Sebab memang dia bukan disalut benda tu. Jadi sebab tu hati-hatilah. Sebab tu songkok putih saya suka pakai. Sebab apa? Saya akan hati-hati. Bila kotor dia, saya akan bersihkan cepat. Saya nampak kotor. Saya nampak kotor dia. Jadi jangan memandang, kadang-kadang jangan memandang terlampau banyak kesalahan orang. Sebab kadang-kadang orang yang terlampau baik ni memang akan mudah nampak kejahatan. Sebab seperti songkok yang benar-benar putih, ada sedikit saja kekotoran akan nampak kotornya. Jadi biasalah kalau nampak orang-orang yang hadir baca yasinan, geng-geng solat, geng-geng orang beriman ni, kita akan nampak silap dia. Sebab dia tak pernah melakukan kesilapan. Bila dia lakukan kesilapan sekali, kita akan nampak dia silap. Kita nampak dia silap. Jadi terusnya, Allah yang maha bijaksana telah menciptakan seorang wanita. Ni baru cerita masuk tau. Allah yang maha bijaksana telah menciptakan seorang wanita yang dijadikan kepada Nabi Adam dan menjadikan baginda sebagai suami. Jadinya antara kelemahan yang paling besar pada Adam ketika itu disebut oleh Nabi, oleh dalam kitab ini adalah Siti Hawa, isteri dia. Sebab waktu isteri tak ada, Iblis tak jumpa kelemahan Adam. Sampailah dia cari kelemahan sehinggalah Allah menciptakan Hawa. Ingat nanti cerita dia akan besar. Sebenarnya yang mengajak Nabi Allah Adam ini makan buah tersebut adalah Hawa. Hawa. Kerana apa? Terpengaruh. Tapi silapnya pula Adam. Tapi kalau silap ini dah ditakdirkan Allah. Ini cuma cerita sebagai pengajaran dia dalam Al-Quran. Jadi ketika mana ayat Quran menceritakan tentang peringkat kejadian Nabi Adam, tidak pula diceritakan serta perinci tentang kejadian isterinya. Jadi belum lagi. Lalu percikan kejadian itu dibiarkan menjadi mubahamat Al-Quran, iaitu kesamaran dan ketidakjelasan dalam Al-Quran yang tidak mampu dihuraikan kerana tiada bukti dan dalil dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika itulah baru bermulanya titik kelemahan yang terbesar Adam, iaitu isterinya. Jadi ketika itu Iblis berpindah kepada isterinya pula untuk menghasut, mewaswaskan isterinya. Kat sini poin dia. Dan kemudian barulah masuk tadi, iaitu walaulal Hawa, kalaulah sekiranya bukan kerana Hawa, lam takhun unsa zaujaha, tidak akan mengkhianati isteri kepada suami. Maksudnya isteri kalau tidak kerana Hawa, isteri-isteri ini tak akan mengkhianati suami dia. Jadi dia antara penyebab pertama. Jadi bagaimana cerita dia, kita insya-Allah jam pun telah pukul 10. Saya nak masuk ni, bab ni saya masuk sikit-sikit. Jadi nanti kita akan baru masuk kenapa mengkhianati itu. Dan saya nak sebut lagi apa makna akal. Makna akal. Akal 9, nafsu 9. Kenapa Nabi pernah menyebut bahawa orang perempuan kurang akalnya. Dalam hadis Nabi yang sahih. Kenapa? Ma ya ma'syaran nisa. Dia kata bersedekahlah kamu, perbanyakkanlah istighfar. Kerana begini. Dan kemudian kerana akalnya kurang. Kerana begini. Jadi kenapa? Jadi itu yang nak diterangkan secara detail. Menyebabkan akhirnya terjerumus ke dalam kancah syaitan dan iblis kerana emosinya, kerana kasih sayang ke dan sebagainya. Kenapa orang perempuan bila lebih emosi bila cerita pasal Puteri Sarah, kenapa perempuan lebih emosi dalam cerita perihal anak? Kenapa orang perempuan lebih emosi dalam bila anak menangis? Tapi kenapa? Ini semua jawapan dia terdapat dalam Al-Quran dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada sebab berlakunya peristiwa-peristiwa yang ada pada Al-Quran. Lagi-lagi banyak cerita dalam Al-Quran ni seronok bila mana pernah sebut dalam surah Toha, iaitu ketika mana Nabi Adam ni bila disebut tentang wahai Muhammad, wahai Adam, kamu dengan Hawa jangan makan buah larangan, nanti kamu akan dikeluarkan, kamu kedua-duanya akan dikeluarkan ke dalam daripada syurga. Maka bila kamu keluar daripada syurga, fatashqa, maka wahai Adam kamu akan menderita. Unik tak? Mana Hawa-nya? Tadi mula-mula dia cerita jangan wahai Hawa dan Adam, jangan kamu, wahai kamu suami isteri, jangan dekat dengan pokok tu. Nanti kedua-dua kamu akan dikeluarkan. Bila kamu dikeluarkan ke muka bumi, fatashqa, maka wahai Adam kamu akan menderita. Kenapa seorang pula? Dia ada sebab kenapa bila dia masuk dunia je Allah cuma ceritakan yang derita cuma Adam. Kerana antaranya sebab banyak tafsirnya adalah kerana tugas mencari nafkah adalah suami.
Tugas mencari nafkah adalah suami, bukan isteri. Bukan isteri. Sebab tu sampai sekarang isteri saya tak kisah dia nak kerja ke tidak. Sampai sekarang dia habis belajar, dia jual air sikit-sikit, apa tak apalah, asalkan dia boleh hidup. Asalkan dia boleh. Tapi tugas bagi nafkah semua daripada saya sendiri. Saya lebih suka dan saya lebih tenang hidup. Jadi, kenapa barulah kita masuk dalam bab yang akan datang. InsyaAllah, moga-moga jangan lupa minggu depan lah. Minggu depan, kita belajar bagaimana tapi dalam bab ni nanti akan masuk dalam bab poligami. Tak maaf, nanti akan cerita dalam bab, ada sedikit dalam bab poligami, kenapa Islam membenarkan dan sebagainya. Jadi kita dengar bukan dengan emosi, tapi dengar dengan ilmu, dengan ilmu, sebab itulah maksud. Nanti kita akan belajar maksud. Sebab tu kaya amat berhati-hati. Tadi saya sampai tadi pun mesej dengan Ustaz Abdullah Bukhari. Dah kenal tak Abdullah Bukhari? Orang panggil Ustaz lah. Bukan Abdullah Khairi Bukan Abdullah Khairi, Abdullah Bukhari. Dia pensyarah di UIA. Dia bahagian ilmu wahyu. Dia hebat dalam tafsir. Saya sampai tanya dengan dia. Maksud sebenarnya daripada maksud suami yang tidak adil tadi. Suami yang tidak adil, makna adil dalam perempuan, bagaimana, adakah begitu begini? Saya sampai tanya dia tadi supaya tidak tersilap dari segi pandangan. Ingat saya akan bawa dari pandangan ilmuwan, bukan daripada emosi. Jadi wallahu alam. Jadi sama-sama kalau ada soalan-soalan yang mungkin boleh kita utarakan, ada lagi tak bab ni? Sebab saya dah pukul 10, saya nak teruskan lagi sebenarnya tadi. Tapi sebab tajuk nanti dia berlerit-lerit. Jadi siapa-siapa yang bagi salam dekat saya ucap jawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang mendoakan amin amin ya rabbal alamin. Ustaz yang nama Humaira tu anak nombor berapa? Humaira tu anak nombor 1. Anak sulung. Anak sulung. Kenapa? Okey. Jadinya betul Ustaz, Kak Wan, betul Ustaz, orang yang banyak buat kerja boleh nampak kesalahannya. Tapi orang yang tak banyak buat kerja memang tak nampak silapnya. Betul? Betul. Bila nampak orang tu buat kerja, nampaklah silapnya. Silapnya. Tapi memang orang yang tak buat kerja, macam orang yang anak-anak yang jaga mak, nampak dia jahat. Tapi orang yang senang ni ada orang tak jaga anak, tak jaga mak. Dia duduk kat bandar. Sebulan sekali balik. Nampak baik. Yang paling pening sekali, mak tu puji pula orang yang jauh tu. Datang 2 bulan sekali, memanglah baik. Datang sebulan, 1 hari je. 1 malam. Rajin lah. Yang hari-hari kat rumah ni. Jadi begitulah. Begitulah manusia akan memandang. Kan? Perkara-perkara yang orang buat kerja, maka kita akan nampak dia tak baik. Wallahualam. InsyaAllah. Okey. InsyaAllah. Alhamdulillah. Bersyukur pada Allah. Seperti itu saja. InsyaAllah tak ada soalan daripada Google Meet. Jadi kita sama-sama menutup dengan bacaan. Lepas ni kena basuh songkok hitam. Jangan. Kalau kita basuh songkok hitam tu memang keluarnya air coklat. Cuba try lah basuh. Sekali basuh lah. Try. Basuh, kita perah. Tengok macam mana keluarnya. Begitulah kotornya songkok tersebut. Tapi orang mesti tak perasan songkok tu. Sebab aku tu lawa kan. Lawa songkok tu. Dia nampak lawa. Tapi sebenarnya hakikat songkok tu tak mungkin basuh. tak mungkin basuh. Bayangkan songkok tu kat kepala. Bayangkan tudung kita sekap tak pernah basuh. Macam kasut sekolah sekarang Ustaz. Budak tu mana ada tanggungjawab basuh setiap minggu sebab kasut hitam. Ya ke? Ya tak juga Kita dulu wajib akan basuh kasut kan. Jadi songkok kasut kita akan sentiasa hilang kuman Itulah pasal budak sekarang ya Allah. Betul lah tu. Betul juga tu. Betul juga songkok hitam. Betul lah kasut. Sebab tu kalau orang yang berada dalam keadaan yang kejahatan, mereka tak rasa dia jahat. Itu bahaya sekali. Kan? Mereka tak rasa dia jahat. Cuma diletak dengan apa? Kasut hitam tu dia cuma kiwi je bagi hitam. Kan? Bagi hitam dan nampak smart. Tapi sebenarnya kotor. Kotor. Begitulah manusia bila hatinya hitam ataupun tidak beriman, maka mereka akan merasakan mereka baik. Mereka baik. Hakikatnya mereka seperti songkok hitam dari itu. Nampak smart, nampak handsome, tapi kalau sebab walaupun tak pernah dibasuh. Wallahualam bissawab. Jadi insya-Allah bayangkan sekap kepala anda, bonda-bonda semua tidak dibasuh. Cuma keringkan je. Boleh bayangkan lah. Tapi jangan bayangkan lah. Saya bayangkan. Nyampah pula kalau bayangkan. Okey. Jadi insya-Allah ya kita terus Ustaz, saya ada soalan. Boleh. Saya rasa lepas off record kot sebab tak link dengan apa yang Ustaz boleh. Nanti lepas baca ilmu Okey, baca ilmu dulu. Okey, insya-Allah.
kita baca Al-Mulk, dan sementara kita nak menunggu sahabat-sahabat kita baca Al-Mulk, kita beristighfar dulu. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء
إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارhamna bil-Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran yang kami baca pada malam ini. Ya Allah, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan wa shifaan. Jadikanlah Al-Quran yang kami baca pada malam ini sebagai imam ikutan kami, sebagai cahaya menerangi kami, ya Allah, sebagai rahmat kasih sayangmu kepada kami, sebagai hidayah petunjuk kami, sebagai syifa dan penawar bagi penyakit-penyakit yang kami hadapi, wahai Allah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina, di saat mana kami dilekakan dan dilupakan, selalu ingatkan kami untuk kami selalu dapat membaca Al-Quran, ya Allah. Di saat mana kami malas, rajinkanlah kami, ya Allah.
وعلمنا منه ما جهلنا di saat mana kami jahil, ajarkanlah. Di saat mana kami tidak faham, fahamkanlah. Di saat mana kami tidak pandai, ya Allah, pandaikanlah kami membaca Al-Quran. Warzuqna, dan berikan kepada kami rezeki dan kesempatan, ya Allah, tilawat suratul Mulk, untuk kami dapat membaca surah Al-Mulk ini, ya Allah, fi kulli laylah, pada setiap malam. Warzuqna, dan berikan kepada kami rezeki, ya Allah, tilawat Al-Quran, untuk kami dapat selalu membaca Al-Quran ana al-layli wa atrafan nahar, di sepanjang malam dan siang. Waj'alhu lana hujjatan, ya Allah, jadikan Al-Quran yang kami baca ini sebagai hujjah kepada kami, wa syafa'atan fil qabr, dan juga sebagai syafaat kami, ya Allah, di saat mana kami berada di kesunyian kubur, ya Allah, ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan semesta alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. InsyaAllah sekali lagi saya umumkan, saya akan sedikit lupa saya akan pergi menunaikan umrah bulan 9 insya-Allah pada 11 hari bulan 9. Jadi takut terlupa saya nak umumkan. Pada 11 hari bulan 9 tadi pun saya pagi tadi terus saya ada kursus umrah dengan Go Umrah. Jadi 11 hari bulan saya akan bergerak menunaikan umrah. Doakan saya supaya dipermudahkan urusan di sana. Saya pergi bukan apa ni, sebab ada mutawif baru dan saya diminta oleh syarikat untuk menjadi sebagai pembimbing dia mereka lah, yang berdua yang baru ni sana. Jadi insya-Allah. Jadi saya sampai di sana, siapa-siapa yang ingin saya nak buat lagi. Yang lepas kan saya ada buat untuk grup JNI untuk bagi makan Ibnu Sabil. Sebab Hasan Al-Basri disebut oleh Ibnu Hajar mengatakan bahawa pahala bukan pahala solat sahaja yang digandakan 100,000 kali ganda. Kalau kita sedekah pun, kita sedekah di sana, berpuasa di sana juga menyamakan dengan samaan 100,000 kali ganda. Dan siapa-siapa yang nak bawa duit dia tu, saya pesan duit, dikirimkan duit tu untuk sedekah di sana, maka boleh sedekah. Saya biasa akan sedekah pada Ibnu Sabil lah, dan saya bebaskan sedekah pada siapa. Saya tak sedekahkan pada Ibnu Sabil je. Saya biasa bagi makan orang yang melakukan umrah. Tapi biasanya kalau saya buka Ibnu Sabil, saya buka makan di depan tu, yang datang bukan orang senang. Yang datang tu adalah orang Pakistan, yang datang itu susah. Tapi saya tak tetapkan makan bagi pada siapa. Saya kata bagi makan kepada jemaah umrah lagi baik. Sebab kadang-kadang yang makan tu ada orang yang tidak berapa miskin, yang biasa. Tapi sebenarnya bagi makan kepada orang-orang yang mengerjakan umrah. Tapi biasa yang akan ambil makanan tu adalah orang-orang yang susah. Orang yang senang biasa tak berebut makanan. Jadi moga-moga dengan RM1 mungkin jadi alhamdulillah menjadi RM100,000. Jadi siapa di sini mungkin JNI boleh kumpul-kumpulkan ke siapa-siapa. Jadi insya-Allah, tapi itu termasuk semua harga dengan harga upah. Sebab kalau saya beli makanan di Madinah ke sebagainya, saya kena upah orang Kemboja, orang Vietnam, orang dia banyak orang-orang Indonesia, ada kena orang Kemboja yang saya suka ambil dia untuk disiapkan semua. Siapkan semua jadi saya bagi upah kepada dia untuk beli barang-barang dan sebagainya. Jadi itu semua duit termasuk dengan upah pembelajaran. Jadi kalau saya kadang-kadang ada bagi, sebelum ni saya bagi Al-Baik saya beli. Tapi Al-Baik mesti saya akan pesan saja. Call ada Grab datang. Grab tu nanti saya akan suruh budak tu sekali untuk bagikan. Jadi semua tu ada upah dia dan ada dia punya skalanya dan pergerakannya. Jadi termasuklah seluruhannya. Jadi itu saja pengumuman saya lah pada malam ni. Jadi moga-moga diberikan. Siapa yang mungkin tak pernah tengok, mungkin boleh kongsi balik nanti video-video yang lepas, yang boleh dikongsikan kembali. Jadi moga-moga Allah SWT berkati kita. Dan jangan lupa doakan saya supaya diberikan kesihatan, dipermudahkan urusan anak-anak saya di Johor. Sebab saya susah juga nak keluar sekarang ni. Sebab anak-anak kecil lagi, 6 orang, jadi isteri seorang. Jadi kalau isteri 2 lain lah, ni isteri seorang, isteri 2 lagi kalau kabut ni kan. Jadi moga-moga diberikan kemudahan. Wallahu'alam. Okay, insyaAllah. Serah pada admin. Ustaz, alhamdulillah. Jadi Ina nak tanya soalan ke tu di luar ni? Bagi Ustaz tutup majlis dulu, benda bagi off record ya, lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insyaallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Ustaz. Ustaz.